Kebiasaannya, kitaran haid yang normal ialah 28 hari. Namun, ada sesetengah wanita yang mengalami kitaran lebih pendek atau lebih panjang, antara 21 hingga 35 hari. Wanita hari ini, wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawanti, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Padamu pemilik hati yang tak pernah ku miliki, yang hadir sebagai bagian dari kisah hidupku. Engkau aku cinta dengan segenap rasa di hati. Selalu ku mencoba menjadi seperti yang kau minta. Aku tahu engkau sebenarnya tahu, tapi kau memilih seolah engkau tak tahu. Kau sembunyikan rasa cintaku di balik topeng persahabatanmu yang palsu. Kau jadikan aku kekasih bayangan untuk menemani saat kau merasa sepi. Bertahun lamanya ku jalani kisah cinta sendiri. Cinta itu tak lagi berharga. Semua
cinta sendiri. Itu dia tadi persembahan yang cukup beremosi oleh Fad Majid dengan lagunya Kekasih Bayangan membuka tirai wanita hari ini untuk siaran 5 November 2020. Hari ini hari Khamis, dua Uyaina dan Rina akan bergandingan pada hari ini untuk menceriakan hari Khamis anda. Dan kami juga mengharapkan agar anda terus setia bersama kami selama 1 jam ini. Banyak perkongsian yang kami nak bawakan sepanjang 1 jam ini dan biasanya kalau kita lihat tentu setiap daripada kita ini ada perancangan tersendiri nak melalui hari itu. Mudah-mudahan ia memberikan satu hari yang indah-indah, yang baik-baik saja untuk anda. Kami doakan juga apa yang direncanakan hari ini pastinya insya-Allah berjalan dengan lancar. Baik, seperti kita sedia maklumlah, setiap hari kita akan mengingatkan anda. Kita tahu setiap daripada penonton kita kebiasaannya mereka ini sudah cukup prihatin dengan keadaan ataupun situasi yang berlaku ketika ini. Tapi sebagai tanda kami benar-benar prihatin akan soal keselamatan dan kesihatan anda, kita nak ingatkan sekali lagi untuk anda sentiasa menjaga kawalan kendiri, sebab kalau kita lihat semalam saja kes masih lagi mencatatkan jumlah yang cukup tinggi. 1032 kes dengan jumlah yang saya kira cukup besar ini. Pastinya ia memberikan satu lagi tanggungjawab yang perlu kita pikul. Tak boleh kita lupa setiap hari apa yang perlu kita lakukan. Betul, saya setuju apa yang Rina katakan tadi. Kita rakyat cakna, prihatin, tetapi sekali lagi ini untuk peringatan bersama. Kita perlu bersama-sama menggalas tanggungjawab ini untuk melandaikan lengkungan COVID-19 di negara kita. Apa yang pasti, kita semua kena jaga kita. Baik, kita lupakan sekejap tentang COVID-19, tetapi kepada anda, kalau nak mengikuti perkembangan terkini, kes-kes terbaharu berkenaan dengan COVID-19, boleh terus mengikuti rangkaian televisyen Media Prima untuk mendapat berita yang sahih, tepat dan juga cepat. Okey, berbalik kepada topik yang kami nak bawakan hari ini, sebenarnya ini menyentuh tentang persoalan kesihatan wanita. Bukan saja wanita yang perlu ambil berat, ambil tahu, tetapi juga bagi mereka golongan lelaki yang bergelar ayah dan juga suami. Anda juga perlu tahu tentang topik ini, sekurang-kurangnya dapat membantu wanita yang mengalami masalah haid. Ini yang kami nak bawakan sebenarnya topik pada hari ini tentang masalah haid. Adakah ia disebabkan oleh hormon atau penyakit? Ya, betul. Pastinya dalam kalangan anda sekarang ini ada pelbagai soalan yang nak diajukan kepada tetamu istimewa kami di studio. Boleh sahaja terus ke laman Facebook Wanita Hari Ini TV3 dan tinggalkannya di ruangan komen di bawah. Dan menurut produser kami, penerbit kami dah dapat banyak dah soalan di Facebook. Tapi tak mengapa, terus menghantarkannya. InsyaAllah kalau ada kesempatan, kami akan cuba membaca soalan anda. Sekejap lagi kita akan bersama dengan pakar kesihatan untuk berkongsi tentang permasalahan ini. Kita kembali selepas kita beristirahat. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Haid ialah keadaan semula jadi yang dialami oleh semua wanita bermula usia mereka akil baligh. Kebiasaannya, kitaran haid yang normal ialah 28 hari. Namun, ada sesetengah wanita yang mengalami kitaran lebih pendek atau lebih panjang, antara 21 hingga 35 hari. Masalah ini boleh menyebabkan banyak kesan pada kehidupan seorang wanita, terutamanya bagi yang sudah berkahwin. Menurut pakar perbidanan dan sakit puan Hospital Pantai Ampang, Dr. Suhaimi Isa, definisi haid yang teratur ialah pendarahan selama 5 hingga 7 hari dalam jumlah yang normal dan tidak mengalami senggugut. Purata jumlah haid yang keluar setiap bulan ialah 30 ml dan jika melebihi 80 ml setiap bulan, ia akan menyebabkan masalah kekurangan darah dan banyak lagi. Selain itu, masalah haid yang tidak stabil umumnya bersangkut paut dengan penghasilan hormon dalam badan. Walau bagaimanapun, ada juga yang mengatakan masalah ini berpunca daripada Polycystic Ovarian Syndrome (PCOS). PCOS ialah penyakit khusus yang berkaitan ovari di mana hormon yang tidak seimbang mungkin menyebabkan ketidaksuburan, kenaikan berat badan dan tanda-tanda penyakit seperti diabetes. Justru, adakah masalah haid tidak teratur berkait rapat dengan keseimbangan hormon dalam badan atau salah satu tanda penyakit?
Masalah haid tidak teratur, masalah darah yang berlebihan dan mungkin juga ada kitaran yang berpanjangan. Ini antara persoalan yang sering bermain dalam kalangan wanita yang melalui fasa haid ini. Hari ini kami nak mengupas persoalan ini untuk memberi pencerahan kepada anda. Kalau ada persoalan sekejap lagi kita akan bacakan dan kita nak perkenalkan tetamu kita hari ini, Yana. Kita bersama dengan Dr. Nurul Khairiah Khairuddin yang merupakan pakar obstetrik dan gynekologi Hospital Pakar KPJ Ampang Puteri. Apa khabar, Doktor? Sihat, Alhamdulillah. Terima kasih kerana sudi bersama dengan kami. Okay, terima kasih kerana jemput saya ke sini. Sama-sama, Doktor. Okey, baik. Kita akan mulakan perbincangan kita sekarang. Doktor, bila kita bercakap tentang menstruasi ni kan, mungkin lain orang, lain masalah yang dialaminya. Tetapi sebagai permulaan, mungkin doktor boleh terangkan sekali lagi apakah yang diertikan sebagai haid yang normal dan juga bagaimana ia menjadi kitaran haid yang tidak normal. Okey. Tadi kita dah dengarkan sedikit tentang haid, definisi haid yang bagaimana itu normal dan tidak normal itu adalah of course yang lain dari yang normal. Tadi kita ada 3 aspek. Kitaran yang tadi tu yang normal 28 hari. Baik. Ada variation, setiap orang tak sama daripada 28 hari yang average tu ada plus minus bagi 1 minggu. Maksudnya 21 ada orang yang pendek sikit cycle dia tapi still normal dan juga 35 hari which is lebih sikit daripada 28. So dia masih lagi dalam julat yang kita terima 21 hingga 35 hari. Itu normal untuk dia. Walaupun kebanyakan wanita 28 harilah kitaran dia every 4 weeks kan. Itu sebab kitaran. Kemudian kita ada aspek jumlah hari. Tadi dikatakan 5 hingga 7 hari. Dan actually kalau dalam textbook kata 2 hingga 7 hari. Kalau kita lihat, kita ada juga kalau orang Islam kan, haid tu dikatakan istihadah. Melebihi had dia, kita ambil tempoh 15 hari. So itu kalau aspek agama dia, kita ada correlation juga sebenarnya. Mungkin dia berkait dengan mid cycle bleeding ke, itu sebab bawa kepada 15 hari. Kemudian jumlah tadi pun dah disebutkan, 30 mil average, 80 mil. Macam mana nak ukur kan? Kecuali sekarang yang ada pun vagina cup. Ada kan sekarang. Tapi itu sebenarnya lebih kepada aspek untuk study atau kajian sajalah. Yang kalau kita ukur sebenar-benarnya ukurlah. Tapi setiap individu tu berbeza dan dia sendiri boleh tahu apa yang normal untuk dia, apa yang tak normal untuk dia. Contoh kalau biasa pad kita pakai 2-3 pad setiap hari kita tukar kan. Ada orang dia cakap, doktor saya tukar 6 pad. 6 pad banyak tu. 6 pad tu sebab you tak selesa ke sebab memang penuh? Oh sebab saya tak selesa. Lain. Indikasi dia. Tapi kalau 6 pad penuh dan doktor akan tanya, bocor tak? Bocor. Itu petanda banyak. Lagi satu doktor akan tanya, ada tak ketul-ketul darah? Ada ketul darah. Okey, kecil ke besar? Doktor ni pelik kan, dia tanya ke doktor sikit pun dia akan tanya kan, berapa besar tapak tangan ke, besar duit 50 sen ke, sebab penting. Kenapa? Badan kita akan hasilkan untuk bahan untuk keluarkan darah, untuk bekukan darah. Kalau dia masih cukup untuk bekukan darah tu, dia akan hasilkan klot-klot lah. Kalau kecil klot tu, kecil lah darah dia tak banyak mana. Kalau klot tu sampai besar tapak tangan, maksudnya darah tu banyak sampai memerlukan ejen yang banyak untuk keluarkan darah. Yang bocor tu lagi dah tak mampu nak keluar, dah habis bocor semua. Flooding kita panggil. Bila doktor menyentuh tentang setiap orang ini akan melalui fasa haidnya berbeza-beza. Mungkin juga doktor boleh terangkan, ada setengah orang kadang-kadang dia tengok haid, waktu kedatangan haid ini tidak teratur. Bulan ni datang awal bulan, bulan depan pula hujung bulan, lepas tu lompat tak datang sebulan, kemudian datang balik pertengahan bulan. Dalam situasi begini, apa punca berlakunya haid yang tidak teratur ini? Seperti saya katakan tadi kan, kita nak kupas topik ini, jangan tengok satu sudut kitaran, kita tengok juga kepada karakter tadi bleeding dan juga timing masa tu. Sebab setiap satu daripada bleeding itu membawa maksud yang berbeza. Contohnya, dia ada normal 7 hari dah bleeding. Kemudian tiba-tiba bleeding pula hari ke-15. Kadang-kadang normal fisiologikal, kita panggil mid-cycle bleeding. Tapi ada kes yang mana dah berhenti dah seminggu, 2 minggu. Tiba-tiba jadi balik darah tu. Ada mungkin ada polips ke dalam rahim. Dan itu menyebabkan dia di tengah-tengah kitaran dah berhenti haid, dalam tu dia macam bergeser. Jadi dia ada luka sikit, keluar darah yang sikit-sikit. Ada juga yang mana dia punya bleeding tu lepas bersama. Walaupun dia berapa habis period, dia dah bersama dengan suami, bleeding pula. Itu kita panggil postcoital bleed. Mungkin merujuk kepada cervical patologi, kanser ke, cervical, ada polip ke. So setiap makna di sebalik bleeding tu, kalau doktor sebut, dia membawa maksud yang berbeza. Contoh postcoital bleed, cervix dah punca dia. Kalau intermenstrual bleed,
mungkin dari dalam rahim lah macam polip. Dan saya nak sebelum kita hurai pergi ke arah haid yang tak teratur, sebab mainly memang itulah 90% of the problem. Saya dah buat magic sikit ya. Wah. Kalau kita katakan haid yang tak normal ni, dia International Federation of Gynecology dan Obstetric, kita nama ringkas dia FIGO, iaitu Persekutuan Antarabangsa Gynecology dan Obstetric. Bukan sahaja ada tahu kita ada yang mengawalnya kan. Dia memberikan satu sistem untuk klasifikasi penyebab kepada darah yang tak normal. Of course lah in English dia panggil AUB, abnormal uterine bleeding. Penyebabnya dibahagikan kepada dua kategori, structural dan functional. Pump and coin. Ini magic saya ni. Terus jam je pump and coin. So you tengok pump, apa tangan kita boleh buat? Kita boleh kutil, kita boleh cubit, kita boleh tampar, boleh tumbuk. Maksudnya itu adalah structural sakit. Coin, duit, kita boleh buat apa? Boleh beli barang kan? Jangan tak cukup 50 sen nak beli vending machine tu tak terima, tak ada kan? Itu functional. So dia adalah akronimnya kepada pump yang structure tadi tu, polyp, tadi sebutkan pasal polyp kan. Kemudian adenomyosis ni spektrum kepada endometriosis, itu topik besar sendiri. Kemudian leiomyoma ni fibroid. Walaupun istilah dia tu istilah dalam perubatan patologi, tapi maksudnya leiomyoma tu fibroid lah. Kemudian kita ada M tu malignancy, cancer. Ni yang penyebab structural. Coin tadi, yang functional tadi, C, coagulopathy. Ada setengah orang yang memang dilahirkan dengan kejadian darah dia senang untuk berdarah. Contohnya von Willebrand disease, hemofilia. Hemofilia kalau pernah dengar lah. Hemofilia kadang mengganggu untuk orang mengandung juga, hemofilia. And then kita kata ovulatory. Yang banyak kita bincang is ovulatory lah, ovulatory dysfunction. Yang PCOS pun termasuk under ovulatory dysfunction. Kemudian kita ada penyebab endometrial tu, fungsi pada dalam endometrium sendiri lain daripada polyps, lain daripada yang fibroid tadi, tapi fungsi pada endometrium yang terganggu. Iatrogenik tu adalah apa yang kita buat dan terjadi. Contohnya makan ubat cair darah. Itu penyebab juga. Dan satu lagi adalah non-otherwise specified. Mesti ada satu yang tak masuk dalam kategori mana lah kan? Dia special. So yang non-otherwise specified ni contoh memang ada kes nama dia adalah AVM. Jangan takut arteriovenous malformation. Ada pembentukan salur darah yang tak normal di antara arteri dan venous yang dekat rahim tu menyebabkan dia period jadi banyak. Itu berlaku biasanya pada budak yang pertama kali datang period tiba-tiba banyak sampai pingsan contohlah itu memang jarang-jarang berlaku. Itu yang masuk dalam N tu kan. Baik, sebenarnya banyak yang Dr. Nurul dah kongsikan dengan kita, terutamanya tentang pump dan coin tadi, ilmu baharu untuk kita semua. Dan sekarang ni sebenarnya doktor, kita sudah pun terhubung dengan salah seorang bekas pesakit yang mengalami masalah menstruasi. Di hujung talian kita bersama dengan Puan Ruzana Abdul Kadir. Assalamualaikum Puan Ruzana. Assalamualaikum. Apa khabar? Baik, alhamdulillah. Thank you for having me. Itu Talia ke tu? Ya, ini Talia. Hai Talia. Baik, Puan Ruzana, kita nak kongsikan berkenaan dengan topik yang kita bincangkan ketika ini berkenaan dengan masalah haid. Kalau boleh Puan sendiri bersama kami kongsikan pengalaman masalah haid Puan, bagaimana sebenarnya situasinya? Okey, insyaAllah boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya before ni saya kerja sebagai software engineer. So kalau orang yang familiar with software engineering punya world, even people in accounting, dia tahu kerja tu macam mana. So kerja-kerja ni kadang-kadang menampakkan stres. Mungkin tak perasan. Lifestyle pun tak kena kan. So pas saya kahwin, I notice artinya period I sakit. Maksudnya masih sakit. Tapi sebab kerja tu macam terlampau sibuk kan. So I tak sempat lagi berdoktor ke apa. Sampai up to one point sampai kita nak tidur pun tak dapat nak tidur sebab sakit sangat. So saya tiba-tiba gynae. So 2017 saya jumpa gynae, check, dapat tengok saya ada PCOS. Saya ada endometriosis. And pasal dah sakit sangat tu, doktor pun advise saya pergi surgery teruslah. So, I buat my first surgery kat situ. So, memang saya tak tipu lah, memang sakit. Lepas tu, saya cuba lagi. Saya cuba untuk pregnant, tapi tak dapat juga. So, kita tak tahu kenapa kan. Lepas tu, after a while, saya jadi stress sebab tak mengandung. So, time tu pun saya take a break lah daripada kita fikir nak mengandung tu kan. Saya maintain. So, since the topic is period,
pasal haid kan. Yeah. So haid tu sebenarnya bagi saya satu indikator. Kalau sering period lambat ke, sakit ke, saya memang pay attention lah dekat period tu. So dah lama-lama saya tengok tak period juga, tak pregnant juga. Saya jumpa lagi gynae 2017. Tengok ada polyp. Polyp tu kecil lagi time tu. Tapi kerja masih tak mengizinkan saya ambil treatment. Okay. So saya tunggu lagi. Tapi pada masa sama saya monitor saya punya period. Kalau lambat ke, dia terlampau heavy ke, tak keluar-keluar ke. So at the same time, saya support dengan essential oil lah. Mungkin itu pada saya lah, usaha saya nak cuba kan. So saya maintain. So saya rasa macam kenapa period lambat tu, saya saja balik. Saya stres ke, penat ke. So macam tu je lah. Lepas tu tengok tak jalan juga. So saya berhenti kerja. Saya discuss dengan husband. Dia kata okay, why don't you try relax, kita try be happy and manage our stress. So saya berhenti kerja. Tahun lebih juga lah saya berhenti kerja baru dapat. Itu pun I had another surgery in 2017 to buang polyp sebab polyp sudah membesar kan. Baik. Puan Rozana, mungkin Puan boleh kongsikan juga, adakah sakit dan kitaran haid yang tidak normal yang Puan alami ini terjadi hanya selepas berkahwin ataupun sebenarnya sebelum berkahwin lagi pun sudah mengalami masalah kitaran haid yang tidak normal ni, Puan? I rasa it escalate. Pasal mungkin masalah tu dah ada, cuma kita tak perasan. Bila kita dah kahwin, kita tengok, kita nak mengandung. Itu tambah stres lagi sebenarnya. Sebab kenapa tak mengandung ni? Semua orang mengandung ni, kenapa? So kita pun tambah stres lagi. So benda tu lagi bertambah-tambah. Kerja pun makin teruk. So saya rasa masalah tu mungkin dah ada, cuma dia tak ketara. Dan adakah Puan Rozana sendiri rasa masalah haid yang dialami inilah yang menyebabkan kesukaran untuk Puan sendiri hamil ketika itu? Bagi saya lah personally, haid ni adalah satu indikasi yang Tuhan bagi untuk wanita ya. Kalau macam period you lambat ataupun masa nak start tu, kenapa lambat sangat nak start? 2-3 hari baru pergi flu betul-betul. Ataupun begitu tengah period you sakit. So bagi saya, those are all indicators. So bila ada indikator tu, jangan pandai-pandai lah bagi saya. Jumpa gynae. Ya, Puan. Dan Puan tadi juga berkongsi apabila berjumpa dengan gynecologist, dan adakah Puan merasakan bahawa faktor pekerjaan Puan yang mungkin stres dan membebankan sedikit itu juga memberikan kesan kepada masalah haid yang tidak normal ni, Puan? Ya, betul-betul saya agree. Memang I would say definitely pasal kerja. Pasal macam saya happy dengan husband saya happy dengan family, dengan kawan-kawan saya happy. Tapi kerja tu sampai stage yang saya tak balik rumah. Saya makan pun tak teratur. And you know when you habis-habis makan outside food, you tak tahu apa dalam makanan itu sebenarnya. Sihat ke, tak sihat ke. And then beli tak balik, you tak tidur. Tak tidur dan your body tak recover. Okey. Baik, apapun terima kasih Puan Rozana untuk perkongsian ini. Mudah-mudahan ia menjadi manfaat kepada penonton kita semua. Jaga diri, jaga kesihatan ya. Terima kasih Puan Rozana. Assalamualaikum. Ini yang kita nak. Waalaikumsalam. Okey, ini yang kita nak bincangkan sebenarnya, Doktor. Kalau kita lihat sebenarnya ada pelbagai mungkin permasalahan dalam setiap individu seorang wanita itu kerana tekanan di tempat kerjanya. Kadang-kadang mungkin stres itu juga membawa kepada masalah haid yang tidak menentu, sakit senggugutnya lagi. Apa komen Doktor? Okey, tadi saya dapat tangkap beberapa rentetan dan episod-episod yang berlaku tu. Sebenarnya setiap satu tu berkait tau. Okey, saya akan start dulu dengan, kalau orang datang klinik saya akan buat seolah-olah kelas fisiologi tau. Baik. Macam mana saya ajar student, dulu saya pernah jadi part-time lecturer kan, berkenaan fisiologi untuk period menstrual cycle tu, cycle kitaran haid tu. Sebabnya kenapa ada kitaran haid? Sebabnya itu adalah proses persediaan untuk ovari kita menghasilkan telur-telur yang bakal direkrut dan satu akan jadi matang, bakal menjadi kita punya benih wanita. Ovari itu membawa dominant follicle tu, bila dah sampai tahap matang dia akan pecah, kemudian ditangkap oleh kita punya fallopian tube, bersedia untuk proses persenyawaan. So selepas itu, lepas disenyawakan, dia akan duduk dekat dalam dinding rahim. Kalau berjaya implantasi, mengandunglah. Tetapi kalau tidak berjaya untuk berlaku implantasi, maka dia akan jatuh gugur sebagai darah haid. Yang darah haid itu adalah sebenarnya
dinding rahim kita yang actually functionally dibuat oleh pengaruh progesteron untuk memberikan peluang untuk jadi macam sofa untuk dirangkumkan baby itu dalam satu sofa yang lembut untuk melindung dia sepanjang mengandung kan. Tetapi kalau kita lihat orang-orang yang mempunyai masalah dengan ovulasi ni gagal mengandung tu kenapa? Ada masalah dari segi keseimbangan di antara hormon estrogen dan progesteron. Baik. Pada peringkat awal, estrogen kita keluarkan oleh dalam ovari kita ada beberapa rekrut yang akan jadi bakal jadi baby. Bukan sperma je berjuta-juta kan dia keluar sekali kan. Kita dekat dalam ovari kita tak banyaklah, maybe 15 dalam satu cycle kita keluarkan. Tapi satu yang akan jadi dominan yang balance tu akan kecut. Fungsi sebenar kita kan. Kemudian dia akan hasilkan estrogen sampai satu tahap bila hormon tu bagus dia akan triggerkan besar satu telur tu dia akan pecah untuk ovulasi. Tapi untuk orang yang ada masalah tak seimbang hormon ni PCOS ke, dia kekal tak matang, dia kekal kecil. Kalau dalam buku teks kalau doktor-doktor pakar sikit pun baca dia kata pearl of string of pearl. Nampak kalau scan tu kita akan nampak macam rantai mutiara dekat dalam ovari tu berrentetan macam tu, macam tu. Kemudian selepas kata sampai tempoh sepatutnya period, dinding rahim tu adalah pengaruh estrogen semata-mata. Sedangkan progesteron tu perlu untuk jadi switch dia kepada period ke tak period. Sebenarnya kalau ada pregnancy, okeylah dia akan kekal lah tak period sepanjang mengandung. Tapi kalau dah tak ada, then dia akan turun. Tapi sekarang ni progesteron pun tak boleh keluar sebab tak ada satu telur pun yang matang. Progesteron ni dihasilkan oleh telur yang matang tu. Dia keluar, dia pecah. Balance daripada ovari ovum tadi tu dia akan hasilkan progesteron sehinggalah bayi itu cukup matang untuk janin tu menghasilkan sendiri dia punya progesteron daripada uri yang terbentuk. Itu fungsi haid tu sebenarnya untuk menyediakan kita dalam bulanan. Orang kata kaitannya antara menstruasi tadi dan juga antara hormon juga. Hormon dan untuk persediaan untuk kita bulanan nak mengandung tu lah sebenarnya proses untuk seorang wanita tu mengandung. Tapi kita kena faham juga bukan sekadar ovari sahaja yang memberikan kita fungsi kawal kontrol period kita. Ada satu lagi yang penting kita jangan lupa, pituitary hormon. Kelenjar pituitary dekat otak kita ni. Yang tu penting. Yang tu dia macam keyboard kan, ada control panel kan. So satu shot habis semua shot sikit. Kalau kita di atas ni pituitary ni, kalau hormon FSH LH kontrol ovari. Hormon TSH kontrol thyroid. Hormon corticotropin kontrol adrenal yang untuk stres hormon tersebut. So semua ni berkait tau. Kalau ada masalah thyroid ganggu period. Ada masalah yang stres tadi tu. Yang tu yang menyebabkan stres dan jadi naik berat badan tu. Betul. Bermakna setiap satu tu berkait rapat antara satu sama lain. Okey doktor, saya tertarik untuk membaca salah satu soalan oleh rakan kita di Facebook dari Shasha. Dia kata, period saya setiap bulan hanya 2 ke 3 hari sahaja. Lepas tu kering. Adakah ia mengganggu masalah kehamilan? Dia period doktor tapi 2-3 hari je. Right. Ini keadaan yang kita panggilkan oligomenorrhea. Baik. Oligomenorrhea. Dia adalah salah satu mungkin ya atau tidak berkait dengan PCOS juga. Sebab kita katakan tadi sebenarnya kita terima haid yang normal tu between 2-3 hari hingga 7 hari. Dia punya jumlah. Tapi kalau terlalu sikit, kita panggil oligomenorrhea ni, mungkin petanda untuk PCOS tadi. Jadi untuk kita tahu sama ada betulkah dia ada PCOS atau tidak, mengganggu tak proses ovulasi dia nanti, ada satu darah yang memang kalau untuk tujuan satu untuk especially yang ada masalah untuk kehamilan kita akan mengambil lah, yang pastikan. Day 2 kita akan ambil hari kedua period tu hormon FSH dan LH. Sebab kalau kita nampak ada rasio tertentu yang tak normal, kemungkinan besar dia ada masalah PCOS ni lah. Tak semestinya orang yang ada PCOS ni tak ada boleh ada ovulasi yang sendiri. Boleh. Tapi ia juga adalah mungkin petanda tadi yang progesteron tak cukup tadi tu. Baik. So tak cukup dinding dia tu tebal. Jadi stop sikit saja. Okey, doktor, saya juga nak tanya soalan berkait rapat dengan pengalaman peribadi saya sendiri. Dan ini juga mungkin difaktorkan oleh mitos. Orang kata kalau seseorang itu sebelum dia berkahwin mengalami masalah senggugut yang teruk seperti saya sekarang alami, selepas kahwin sakit itu akan hilang.
Tetapi kawan-kawan saya, malah Puan Rozana tadi pun bercerita tentang walaupun sudah berkahwin, masih lagi mengalami masalah senggugut yang teruk. Jadi sebenarnya adakah ini mitos ataupun ada kajian saintifik di belakangnya? Okey. Kalau kita katakan hopefully mitos tu overgeneralization. Okey. Kalau penyebab dia adalah pada cervical stenosis, cervix sempit. Mungkin itu sakitlah waktu period dan lepas bersalin tu dah jalan dah buka kan. InsyaAllah lah tak ada masalah, lepas tu period okey lancar. Tapi kalau sakit tu disebabkan oleh endometriosis, tadi dah sebut endometriosis tadi, dan saya dah sebut pasal adenomyosis tadi, itu antara faktor yang kalau waktu period sakit, tengahan period pun sakit, kemudian habis bersalin pun dia tak hilang sebab dia ada dalam badan kita. Dan sakit jugalah lepas walaupun dah bersalin. Okey. Jadi perlu maaf perlu melalui pembedahan ke untuk mengatasi endometriosis ni? Alright. Bergantung. Endometriosis ni satu topik yang besar atas dia saja. Boleh ganggu period, ganggu kita punya hamil. Dan juga cyst. Endometriosis banyak spektrum. Ada yang perlu operation adalah sekiranya dia ada cyst yang besar dan kalau especially kalau dia mengandung lah, tak boleh dia ganggu kat situ. Dia ada toksik kepada janin yang bakal terbentuk. Kemudian endometriosis juga menyebabkan seorang wanita tu kadang-kadang haid dia banyak, terlalu banyak sampai hemoglobin 3-4. Ada pesakit yang saya terpaksa buang rahim walaupun umur dia 40 tahun walaupun belum berkahwin sebab mengganggu endometriosis ni sehingga duduk dalam dia punya otot rahim, kita panggil adenomyosis, hingga perlukannya sampai hemoglobin 3-4. Ditambah darah kerap kali masuk darah. So memang dah tak boleh nak buat apa-apa, terpaksa kita buang rahim tu. Itu mungkin alternatif terakhir. Itu yang terakhir lah. Itu kita punya last resort. Baik. Ini persoalan yang ingin kami tanyakan daripada penonton di Facebook. Period saya tak teratur since umur 12 tahun. Saya datang period almost 80 hari. Dah jumpa pakar but sampai sekarang tak ada apa improvement. Saya dah makan macam-macam jenis ubat yang doktor bagi dan sekarang saya dah tak period 5 bulan. Ini persoalan yang saya kira sangat besarlah dalam situasi seorang wanita ini yang boleh mengganggu emosi juga, doktor. Ya, betul. Ya, kalau macam inilah memang something wrong somewhere sebenarnya. Lama sangat sampai tadi 80 hari. 80 hari. 80 hari. Kemudian tak datang 5 bulan. 5 bulan, ya. Okay. Memang ini kemungkinan besarlah saya katakan. Tadi saya cakap pasal control panel tadi kan. Yang hormon tu kan. Yang stres ke, yang thyroid ke. Yang tu kita kena lihat balik apa punca asal dia. Ada tak punca-punca yang kita dapat cari daripada gangguan hormon tertentu, terutama hormon yang dihasilkan oleh kelenjar pituitary tadi. So dia memerlukan series of investigation, berapa siri yang darah yang kita perlu buat. Tengok hormon thyroid macam mana, tengok hormon yang tadi yang wanita punya hormon lah, PCOS hormon ataupun hormon FSH, LH, dan juga mungkin kita perlu juga tengok dia punya hormon yang kawal stres tadi. So itu kemungkinan besar menjadi salah satunya menjadi penyumbang. Kemudian kenapa pula 80 hari period, lepas tu 5 bulan tak period? Kalau ovulatory dysfunction yang mana dia punya tadi setiap bulan dia tak datang yang telur yang ada dominan, kemudian hasilkan progesteron, maksudnya yang itu tak berlaku. Baik. Okey, doktor, kita di hujung perbincangan dan masa sangat mencemburui kita. Mungkin sebagai rumusan atau ringkasan untuk topik kita pada hari ini, ada sebarang pesanan yang nak diberikan kepada khususnya wanita di luar sana dan betapa pentingnya untuk menjalani check-up. Secara ringkas, doktor, silakan. Saya nak cakap penting sebelum kita kena wrap up ni, sebabnya masalah period ni bukan sekadar masalah nak beli pad banyak, nak kena pakai pad panjang-panjang sampai kena ruam pad. Tapi ia meliputi untuk seorang wanita Islam tu meliputi urusan ibadah, solat kita, kemudian haji, puasa kita, dan tidak hanya itu, ia juga mencakupi urusan nikah, kahwin, cerai, iddah. Saya ada satu pesakit, sorry minta maaf ambil masa sikit. Pesakit saya ini dia cerai, kemudian turun berat badan 30 kilo. Dia datang haid 2 bulan saja. Kemudian 4 bulan tak datang haid. Sekarang dah 6 bulan total. Doktor, macam mana ni? Peguam syar'i kata saya kena suci 4 kali. Sedangkan sebenarnya 4 bulan. Akhirnya kita tahu hikmah dia kenapa. Sebab nak tengok tak adanya kandungan dalam tu. So kalau dah memang disebabkan masalah period, maksudnya memang dah cukuplah 4 bulan kemariah tu. Itu satu. Jadi masalahnya haid ni kita nak semua jumpa doktor, dapatkan rawatan yang tepat, diagnosis yang tepat. Itu yang lebih penting sebenarnya. Kalau ada masalah yang besar yang penting untuk kita dapatkan jawapan daripada pakar kesihatan. Terima kasih kami ucapkan kepada Dr. Nurul Khairiah Khairuddin, pakar obstetrik dan gynekologi Hospital Pakar KPJ
Ampang Puteri di atas perkongsian tadi. Diharapkan sedikit sebanyak dapat memberi informasi yang berguna kepada kita semua, terutamanya kaum hawa. Kita nak berehat seketika, kembali lagi selepas ini. Terima kasih. Wanita hari ini. Andai aku punya waktu untuk meluahkan segala rasa yang ada di hatiku ini, masihkah ada untuk bicara? Ku tahu diriku tak sempurna, ku sedar diriku tak punya apa-apa, tapi cintaku padamu hanya Tuhan yang tahu. Mungkin kita bukan ditakdirkan untuk bersama, dan aku rela asalkan kau bahagia denganku. Diriku tak sempurna, ku sedar diriku tak punya apa-apa, tapi cintaku padamu hanya Tuhan yang tahu. Mungkin kita bukan ditakdirkan untuk bersama, dan aku rela asalkan kau bahagia dengannya. Andai aku punya waktu untuk meluahkan, sungguh ku mencintaimu. Bukan takdirku. Itu dia nyanyian daripada Fat Majid. Suara macam ala-ala penyanyi seberang kan? Betul, sedap betul tun suara Apa khabar? tadi. Khabar baik. Okey, tadi dah menyanyikan lagu Kekasih Bayangan. Tetapi ini Bukan Takdirku adalah single terbaharu dan single pertama Ya, betul. oleh Fat sendiri. Mungkin boleh kongsikan sikit. Bukan Takdirku ni ditulis oleh siapa dan berkenaan dengan apa? Bukan Takdirku ni sepenuhnya ditulis oleh saya sendiri. Okey. Bukan Takdirku ni mengisahkan tentang kadang-kadang kita jumpa seorang perempuan ataupun yang perempuan jumpa seorang lelaki yang kita anggap jodoh, tapi sebenarnya bukan. Sebab Allah tu nak ganti lebih baik daripada itu. So mungkin apa yang kita nak tu tak semestinya kita dapat dan bukan takdir kita sebenarnya. Berdasarkan pengalaman sendiri ke macam mana ni? Pengalaman sendiri dengan semua orang sebab semua orang pernah rasa benda ni. Relatable lah. Okey, baik. Okey, Fat, kalau kita lihat sebenarnya kehadiran Fat dalam dunia seni ni pastinya dilihat sebagai satu persaingan yang sihat. Bagaimana Fat sendiri melihat bahawa ini juga cabaran untuk diri Fat nak meletakkan setanding dengan penyanyi-penyanyi yang sedia ada? Bagi saya Susah tak? susahlah juga, tapi saya serahkan semua pada Allah. Sebab apa?
Saya percaya satu benda yang kalau misalnya Allah kata ada rezeki, maksudnya adalah rezeki saya. InsyaAllah. Sebab lahir daripada keluarga seni juga. Abang pun penyanyi juga kan, rakib dan sebagainya. Dan ini juga mungkin kita lihat sebagai salah satu cara lah untuk Fat sendiri ada semangat kan. Betul. Bila ramai-ramai dalam... Tapi Karina, orang kata kalau penyanyi ni, setiap penyanyi tu dia ada keunikan dia yang tersendiri. Kalau Fat Majid mahu dikenali berdasarkan apa? Oh, saya pun susah lah nak jawab benda tu. Semua susah. Mungkin sebab saya nak dikenali dengan saya ni cute kot. Lebih kurang macam tu. Awak suka genre muzik balada ataupun anda rasa selesa? Sebab kami pernah mendengar anda menyanyikan lagu dangdut. Sedap. Boleh belanja sikit ke? Janganlah macam tu, segar lah saya jadi. Sebab bagaimana mungkin di awal platform permulaan ini genre yang selesa untuk dibawa? Macam saya sendiri, saya selesa membawa genre ballad. Ataupun R&B. Dan macam genre-genre lain tu zaman Malaysia tu bagi saya mungkin bonus pada diri saya sebab saya boleh saya taklah bagus tapi saya bolehlah nyanyi. InsyaAllah. Sedap suaranya. Betul. Dan macam yang Rina katakan tadi, tone suara Fat ni macam ada dari penyanyi seberang sedikit. Macam Cakrahan ada, macam Semi pun ada juga sikit. Macam-macam lah gabungan. Adakah Fat melihat mereka juga sebagai antara benchmark ataupun inspirasi, idola untuk Fat? Betul. Sebab bagi saya macam yang seberang tu dia ada tone dia sendiri. Yang Malaysia pun ada tone sendiri. So saya rasa tak salah untuk saya jadikan dia orang reference kan. Okey. Kalau boleh namakan antara komposer ataupun mungkin penyanyi yang lain yang Fat teringin sangat nak bekerjasama dengan, siapakah orangnya? Oh, kalau penyanyi saya teringin kalau seberanglah saya berduet dengan Afgan. Afgan. Okey. Kalau di Malaysia? Kalau di Malaysia saya nak berduet dengan Misha Omar. Dan bagi mereka yang mungkin nak kenal lebih dekat, nak tahu hasil karya Fat ini, bagaimana caranya? Boleh follow saya dekat Instagram, Twitter, Fat Majid. Dan boleh follow IG Todak Music untuk tahu perkembangan saya seterusnya. Ada YouTube channel sendiri juga ke? Tak ada. Tak ada. Mungkin akan bercadang buat channel InsyaAllah YouTube kalau misalnya tak ada apa-apa, diizinkan Tuhan saya akan. InsyaAllah. Okey. Selamat berjaya Fat. Mudah-mudahan rezeki melimpah ruah dalam dunia seni ini. Ada rezeki kita jumpa lagi ya. Selamat berkarya. Kita nak berehat seketika, kembali lagi selepas ini. Jangan ke mana-mana. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Masih lagi bersama kami di Wanita Hari ini. Ada sesuatu istimewa kami nak wawarkan kepada anda berkenaan dengan Lazada 11.11 Super Show. Kembali lagi pada 10 November ini jam 9 malam di TV3, TV3 YouTube dan aplikasi Lazada. Juga dibawakan oleh Maybelline, Calorino, Family Guard, Samsung, Nissan dan Photobook. Sertai Lazada 11.11 jualan sehari terbesar dengan jaminan harga terendah dan penghantaran percuma. Jadi tambah nilai ke wallet Lazada dan mula tambah ke troli anda sekarang. Boleh cop dulu. Coplah banyak-banyak mana pun nak cop. Okey, itu berkenaan dengan Lazada. Seterusnya kami nak war-warkan kepada anda tentang Nestle. Kami mencari jaguh cabaran snack macam pro dengan Nestle. Wang tunai berjumlah RM280,000 untuk dimenangi. Caranya bagaimana, Rina? Mudah sangat tu, Yana. Pertama, cipta resepi snack, pencuci mulut atau minuman unik dengan pelbagai produk Nestle. Kemudian anda muat naik gambar atau video resepi ke media sosial dengan hashtag snack macam pro dan hashtag Dear Nestle. Lepas tu dah boleh tag rakan-rakan anda. Yang penting mesti ada produk Nestle dalam gambar atau video resepi. Pemenang hadiah utama juga berpeluang untuk masak bersama Chef Naim di TV3. Menarik tu. Jadi anda boleh layari www.dearnestle.com.my/cabaran-snack-macam-pro untuk maklumat lanjut. Mungkin kita boleh masuk pertandingan ni, Rina? Boleh, tak ada masalah. Hari ini kita try membuat satu inovasi menggunakan produk Nestle. Betul, hadiah tu nanti kita split dua. Share dua. Okey, baik. Kita dah sampai ke penghujung siaran. Terima kasih kepada semua penonton Wanita hari ini. Mudah-mudahan perkongsian kita berkenaan dengan masalah haid ini dapat memberi manfaat kepada semua, terutamanya anda golongan wanita. Esok kembali lagi. Okey, esok di WHI
hari Jumaat akan bersama dengan Fiza dan juga Hawa membincangkan tentang Belanjawan 2021. Masih lagi pada waktu yang sama jam 12.30 hari. Jadi kepada anda semua jangan lepaskan temu janji anda bersama wanita hari ini. Kita nak tahu juga apakah yang diinginkan oleh golongan wanita sebenarnya Belanjawan 2021 ini. Pastinya dalam keadaan tahun ini ramai yang terkesan, ekonominya mengharapkan sesuatu yang perkabaran gembira lah. Jadi kita sama-sama nantikan perbincangannya esok. Kami mundurkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum. Bye. Warisan Sri Kandidia, lemah lembut baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tabah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri dia, permaisuri kepada si suami, kepada anaknya dia ratu di hati. Tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wantanya. Usahawati, ibu istri, permaisuri. Wanita hari ini di zaman moden masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Dia usahawati aliran masa kini dia, penyambung warisan Sri Kandidia, lemah lembut baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tabah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri dia, permaisuri kepada si suami, kepada anaknya dia ratu di hati. Tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari